Nak tanya, bila saya tengok laporan Paruh Penggal Rancangan Malaysia ke-9, saya lihat pegangan equity Melayu dalam pasaran saham ni masih sama. Saya compare 9 dengan 8 sama. Tak ada perbezaan. Sedangkan Pink Form ni dah keluar beratus-ratus ribu. Berapa banyak syarikat yang didaftar, beratus-ratus ribu dah keluar kan. Tapi pegangan tu tak beralih, tak berganjak. Sedangkan di kalangan orang Cina berganjak. Daripada satu rancangan Malaysia ke satu rancangan Malaysia tu, kita nampak pergerakannya. Kenapa berlaku macam tu? Ini disebabkan oleh tidak ada satu mekanisme yang nak menentukan bahawa saham-saham yang diberi kepada orang Melayu ni sudah tidak dijual secepat mungkin sewenang-wenangnya, dan sepatutnya saham-saham ni dibagikan kepada, dulu ada data kita beri pada Perbadanan Nasional Berhad, Tabung Haji dan berbagai-bagai agensi kerajaan yang dikatakan mewakili kaum Melayu lah. Tapi apa yang berlaku diberikan kepada kroni-kroni, dan kroni-kroni ini nak dapat untung cepat, jadi mereka akan cepat-cepat jual. Ini yang berlaku selama ini sebenarnya. So insyaAllah saya percaya Pakatan Rakyat akan mengkaji semula sistem pembagian ini Pink Form atau kesamaan saham kepada orang Melayu ni. Kalau tidak, ia akan berterusan selama-lamanya. Tidak ada improvement lah. Tapi mengapa UMNO sebagai pejuang Melayu ni sendiri tidak ada keyakinan dengan orang Melayu biasa ni? Saya nak beritahu, tahun 2010 Tuan Philip telah mencadang supaya dihapuskan kuota sistem 30%. Dan duka cita saya nak beritahu bahawa pada 2011, tahun sebelum, Najib membuat statement dalam satu forum yang dianjurkan oleh Khazanah Malaysia, iaitu beliau bersetuju supaya sistem kuota ini dihapuskan. Oh, ini dalam mana yang tertulis dalam buku saya tu lah. Itu keluar surat khabar. So dasar ekonomi baru yang dikemukakan, diperkenalkan oleh Tun Razak selama ini tidak lagi diikuti. Malah kalau saya pernah mengatakan bahawa Tun Razak ini merupakan juara kepada rakyat, Brahman juara kepada rakyat, tetapi pemimpin hari ini menjual rakyat. Itu yang berlaku hari ini, Syang. Oleh kerana nak dapatkan sokongan bukan Islam, bukan Melayu, maka apa saja yang kita minta diikuti. Terutama sekali dalam dasar ekonomi baru, kita rasa hampa dengan sistem yang nak dipilihkan oleh Najib hari ini. Tapi bukankah ini satu petanda bahawa sebenarnya ekonomi Melayu tu masih lemah? Walaupun masih lemah. Memang masih lemah. Kita jauh ketinggalan. Kalau kita tolak PNB, kita tolak tabung haji, beberapa agensi kerajaan, berapa persen saja yang Melayu ada? Yang sebenarnya we are not fighting on the same level of playing field. Tak ada. Masih kita orang Melayu sebenarnya masih memerlukan sokongan kerajaan, tapi mekanismenya kena dikaji semula. Tapi wang atas nama dasar ekonomi baru ni dah berbilion. Bukan juta. Berbilion. Beratus bilion dah. Habis macam tu saja. Daripada tahun 2000, laporan tahun 2001 sehingga 2011, duit yang keluar daripada negara kita ni 200 bilion ringgit hilang daripada akaun yang sepatutnya masuk dalam akaun orang Melayu. Tidak ada check and balance. Kita tengok macam Sarawak. Kalau kita tengok Sarawak report, apa yang berlaku? Selama 30 tahun saya meminta penyelenggaraan kuasa principal laporan demi laporan dibuat terhadap kepada BPR, kepada polis, tidak ada tindakan sehingga hari ini. Just because Sarawak itu merupakan fixed deposit UMNO bertenang untuk meminta. So dia tutup mata sebelah. Yang ini semua kita kena rombak balik. There must be a total reform.
ke sistem yang ada hari ini. Kalau Dalam sistem itu mesti dikaji. maknanya dengan data yang ada ni, Ya. kepimpinan Melayu yang kita bangga selama ni fail, tak guna. Contoh je macam BRIM tadi saya ucapkan saya. BRIM. Orang yang layak ialah orang yang berdapat 3,000 ke bawah dasar kemiskinan. 4.3 juta yang telah menuntut BRIM pertama. Majoritinya Melayu. Majoriti Melayu. Itu itself bukti membuktikan kegagalan UMNO pada nasional lama. Kegagalan DEB, kegagalan. Kegagalan pemimpin UMNO. Tak melihat, tak mengkaji semua ni. Why is it happening now? By right, selepas saja BRIM pertama tu kita dah tengok mengapa ramai sangat ni. Saya pun tak percaya kerajaan expect 4 juta orang nak minta BRIM ni yang layak. Tapi mereka terus beri BRIM kedua pula, tambah lagi daripada 4 juta dah jadi 10 juta. Ini apa ni dalam masa 6 bulan? Apa maknanya ni? Jumlah kemiskinan rakyat daripada 27 juta, tak kurang dari 7 juta masih berjiwa pada kemiskinan dan majoriti orang Melayu. Ini kegagalan UMNO. Ini semua yang perlu dikaji berlandaskan kepada fakta-fakta yang ada. Kalau mengikut yang apa yang saya pernah baca, arwahnya Tun Ghaffar Baba tu menjadi rujukan kepada Tun Razak apabila Tun Razak tak tahu perasaan Melayu tu secara umum kan. Jadi adakah Tuan Haji rasa Melayu boleh berubah pada politik baru ni? InsyaAllah. Melayu hari ini pun dah banyak berubah. Melayu macam saudara hari ini. Tidak perlu berlaku pada zaman dulu tak? Tidak ada. Zaman sekarang zaman teknologi. Budak-budak muda, orang lama, orang ramai ni dah pelajaran dah. Hanya tidak ada peluang untuk ke depan saja. Dan kita dalam data Pakatan Rakyat kita tengok hari ini terbuka. Kita menerima pandangan-pandangan ini. Dan kita berjanji nak buat perubahan. Dan saya percaya pemimpin pakatan tidak akan mengampakan rakyat kerana dah lama menunggu nak mengambil alih kepimpinan. Dan apabila kita ambil kepimpinan, kita nak gagalkan, nak bankruptkan negara. Ini tak betul. Kita akan memperkayakan lagi, kita akan buat lebih baik daripada yang dibuat oleh UMNO selama 50 tahun. Jadi mana Tuan Haji memang yakin sekiranya pakatan dengan polisi baru ni, orang Melayu akan jadi lebih baik. InsyaAllah. Lebih baik daripada 50 tahun. Yes, insyaAllah. Yakin saya yakin-yakinnya. Dia akan jadi semangat juang ni akan lagi hebat lagi. Pasal ini semua rasuah dengan kuasa belakang ni. Mereka di dalam satu kelompok yang nak ke depan tak boleh. Hanya orang yang berdekatan, yang dekat dengan pemimpin saja yang boleh maju. Orang macam saudara ni, no way. Betul tak? No way. No way in the competition. There's no feeling competition. Kita tengok apa pula yang berlaku oleh Demokrating di Pulau Pinang. Kontraktor kelas F. Dia beri peluang. Hari ini tengok berapa ramai Melayu nak maju lah. Bukan Melayu tak boleh maju, tapi disekat oleh kerana kroni ni lah. You sokong I, sokong you. Itu apa bahagian nak duit, nak bertanding, nak duit juga. Sudah hulu. Sampai projek kecil-kecil 5,000 pun minta juga duit. How orang Melayu nak ke depan ni? Hari-hari pening kepada nak kena duit, nak kena advance. So we cannot. We can never be successful. Kalau lawan orang Cina, dia ni lahir saja dia berniaga lah. Orang Melayu pun kena berniaga lah. Ya betul lah. Memang tak tapi peluang tu mesti diberi sama rata. Jangan sekat-sekat. Ini you tak sokong saya out. Tak boleh lah. Okay, saya nak tanya pasal Melaka pula. Melalui rujukan saya dalam blog lah, website Bangsa-Bangsa Bersatu. Bangsa Bersatu menyenaraikan Malaysia kan sebagai negara pengeksport daging babi. Kita semenjak tahun 88 naik. Lepas itu Sanusi Junid jadi Menteri Pertanian kan. Kita sekarang ni negara pengekspor babi dan tinggi ekspor kita. Dan Melaka adalah antara salah satu negeri di Malaysia yang mengekspor babi, yang menghasilkan daging babi. Babi tu tinggi lah kan. Sampai anak babi lagi masuk kampung orang kat Kota Sungai Baru. Sampai Pak Mentua saya
nasihat saya kalau nak mandi jangan mandi Pantai Kelebang. Betul. Lepas tu saya kenapa bah? Ustaz tanya. So, nak tanya kenapa orang Melaka tu masih nak dah tahu benda tu masih lagi nak kekalkan rejim yang ada, dan apa peluang Pakatan Rakyat di Melaka lepas ni? Peluang saya berbincang dengan Pakatan Rakyat di Melaka tu, DAP confident akan tambah lagi, sekarang dia ada 5, dia akan tambah lagi kawan-kawan 3 seat. Dan saya berbual dengan, saya bertanya juga dengan pemimpin DAP, peluang PAS sekarang ni belum ada kursi mana-mana, tapi dia kata baru-baru ni dia maklumkan kawan-kawan 4 kursi PAS. 4 kursi. 4 campur 8 bagi 12, daripada 29 kursi daripada saya. Belum boleh sebut kerajaan lagi. PKR mungkin tambah 2-3. Itu saja. Tapi ke parlimen saya ingat Bukit Katil. Parlimen Bukit Katil yang sekarang ni yang akan ditanding oleh ketua pemuda PKR ni, Pakatan Keadilan. Tentu dia orang Jasin. Dia orang Jasin, tapi dia akan bertanding di situ lah. Soal orang Jasin, orang mana tak timbul. Sekarang kan satu Malaysia. Kenapa pula hari ini kita? So wait the concept one Malaysia ni. Ya tak? Yang saya nak tegur ni sekarang ni, UMNO hari ni dah macam something lah, tak hormat. Kita ni berpolitik tak ada masalah sebenarnya. Yang kita nak gaduh-gaduh sangat, nak balik batu, nak rosakkan program orang ni, salah apa. UMNO dulu tak macam tu. UMNO dulu gentleman. Gentleman. UMNO hari ni dah macam something dah. Dia kesandukan idea. Najib kata kita rakyat satu Malaysia. Demokrasi amalan baik kita. Kalau betul lah itu niat dia, maknanya orang UMNO di bawah tak hormat. Tak hormat Najib itu je. Itu tadi orang ni buat apa, dan Najib pun bukti tak boleh kontrol. Apa yang berlaku di Pahang sini, di Pekan, kawasan dia. Apa beasiswa ni, mahasiswa-mahasiswi pergi kempen kan, itu hak dia orang. Tarik rambut, tarik tudung, tumbuk, pukul maki hamunya, apa benda ni, wakil rakyat terlibat tu. Najib senyap. That mean Najib has lost control of everything. Komunis pun tak buat macam tu. Komunis pun tak buat macam tu. Saya nak beritahu lah, kepimpinan hari ini dipimpin oleh mereka, pemimpin yang ada hari ini, mereka tidak ada wisdom. Itu saja. Adakah kemungkinan jadi ni macam ni sebab pemimpin yang ada sekarang ni macam Nazri, Tan Sri Aziz, Najib tu, mereka tak pernah rasa hidup susah. Tak ada. They don't know the feeling of the rakyat sebenarnya. Tak ada pernah rasa pun. Sebab dulu pemimpin lama-lama, walaupun tidak mempunyai kualifikasi tinggi, kalau bandingkan dengan hari ini dengan degree macam ini, tapi in reality, in real term, dia orang tak rasa susah rakyat. Dia tak tahu. So hari ini masih ada berjuang untuk kepentingan diri je. Itu saya cakap lah, rasuah daripada atas ke bawah. Wakil bidang. Pak Mentua saya kata Jabatan Agama Islam Melaka tu. Ya, saya tahu tu duit zakat. Gunakan duit zakat, beli satu kontraktor Melayu untuk buat bangunan pejabat Islam apa benda ni. $5 million. Itu saja. Duit kumpulan, duit pengaturan orang ramai nak bantu Palestin dah berapa tahun dah, 60,000. Apa jadi? Ketua Menteri sendiri belanja berapa untuk kerja kahwin anak 134,000 orang datang. World record apa? Guinness Book of Record. Megah. Kalau RM10 seorang pun dah 1.3 juta. Betul. Kalau RM10 seorang. Why DPR tak masuk? Enough lah. Hati rakyat dah bersedia dah. You campaign macam mana pun, TV ke, radio ke, semua dah tak pasal lagi. Yang video-video pasal Anwar ni? Video pasal Anwar ni pun saya sebenarnya. Tiba-tiba Bapak saya pun. Tiba-tiba pula Papa Gemuk ada pula gambar Anwar. Perut dah cantik dah, tak ada gemuk lagi dah. Kemudian tiba-tiba pula gambar pula belah tengah. Dah sedap lagi. Saya berceramah di mana baru saya kata, saya tak lama lagi tuan-tuan tengok Anwar dengan lembu dan kambing lah. They're so desperate. People hari ini nak dengar apa dasar kita, macam YB Siwarasa sebut perjuangan kita, dasar kita. Itu betul. Rakyat nak tahu itu. Bukan maki Amun. Ini bukan dengan dia punya tibai lah dengan apa. Bangun ni 1 jam maki Anwar Ibrahim.
Umi Afidah 1 jam maki Anwar Ibrahim, 1 jam maki Azmin Ali. Apa benda ni? Kau bosan. Cerita pasal Tibai ni, si Zahid Ma'arif ni, dia selalu kata dia cucu pada... Dia tak cucu. Pak Ghaffar pernah buat laporan polis terhadap diri dia. Saya nak beritahu. Oh, Dia ni cucu kepada nenek dia tu adalah kakak kepada mak saya. Awak mak saya. Itu je. Jadi dia tidak sekalian langsung dengan Pak Ghaffar. Tapi nak jual nama tu orang tak kenal dia. Itu apa-apa lah nak jual nama. nak jual nama. Itu saja. Tu orang selalu Dulu dia sering sebut. Kalau tuan-tuan dia, kalau saya berceramah atas cakap UMNO, tuan-tuan jangan percaya cakap saya, mana saya dah gila lah tu. Kan? Itu ceramah dia. Kalau ni buka lah. Kenyataan dia. Tak? Orang macam ni, Allah, UMNO dah desperate, tak ada orang. UMNO is so desperate now. Macam Tan Sri Muhyiddin Yassin buat cerita rasul. Tapi dalam masa yang sama, hukum hudud, hukum Allah tolak. Tolak ke tepi. Tolak ke tepi. Soal lah. Why tak tegur? Why tak berani cakap? Tak? Padahal itu Cinta Rasul. Ini semua, ini pasal pelang raya lah nak tunjukkan bahawa dia ni orang ulama. Allah. Saya di Johor, saya buka cerita Muhyiddin ni banyak. Air mentah. Dia memperbarui perjanjian jual air mentah kepada kerajaan Singapura dengan harga 3 sen 1,000 galen. Kemudian Singapura rawat air itu jual pada rakyat Johor 97 sen. Yang the highest rate in the country now, record. Johor. Itu perbuatan Muhyiddin. Dosa Muhyiddin pada orang Johor tu. Stanford Austin Estate 6,600 hektar tanah beli pada Monta. Akhirnya kerajaan Johor bawah pimpinan Ghani terpaksa kata Al-Qab 405 juta ringgit bayar Al-Qab settlement. Itu kerja Muhyiddin. Tanah dia taruh 2,000 hektar. Macam mana dia kasih koloni dia dengan harga RM1 dia. Kemudian tenaga ni kerana beli 600 juta ringgit. 60% share. Ni. So, they have to be removed once and for all. Bukan kata Najib berhenti Muhyiddin naik. No, tak boleh. Ini semua sama ni. Yang Muntarbus ni. Sungguh. And now today, Muhyiddin, orang yang paling panik selain daripada Najib dengan Rosmah dan Muhyiddin ialah Mahathir. Kalau sekiranya dia nampak kan Najib tak boleh carry itu pasal dia ke depan, tapi dia ke depan tak boleh pasal rakyat Dia banyak baggage. Baggage terlalu kuat, banyak sangat tebal. Saya ada orang pernah beritahu saya, dia kata Mahathir ni dia tak reti ekonomi. Tak ada. Dia bukan reti ekonomi sangat, dia main tang kromo je. Saya nak beritahu Mahathir ni, dia takut Pakatan menang ni. Pertamanya dia malu dengan Anwar. Itu dia tak boleh terima. Yang keduanya, takut besok dia akan diseret ke penjara. Seperti yang saya kata tadi. Dia dah mengaku dah. 40,000 kad pengenalan dia beri. Dia mengaku tu. Itu pengkhianatan bernegara. Treason. Treason maknanya apa? Hukum gantung dengan mati tu. Tak payah bawa cerita-cerita lain lah. Itu pengakuan dia. He's very worried man now. Itu salahkan Tengku Rahman. Nak salahkan Anwar lah. Salahkan pegawai. What? You the Prime Minister. You mengaku. Prime Minister kan Prime Minister nak sign setiap orang. Mestilah pegawai buat kerja. Atas saran siapa? Ini ceritanya. Ini dia takut ni. Lagi anak dia besok yang Mukri tak boleh jadi Prime Minister juga. Dia nak jatuhkan Haji depan ni, nak naikkan muka dia dengan syarat Mukri jadi Prime Minister. Itu cerita Mahathir punya mainan ni. Dia takut juga anak dia Mirzan Muzali punya kencana dan apa semua. Tarik balik. Takut ni. Tak tidur. Live dia orang ni. Ini bukan soal menang, ini soal live dia orang ni. Najib buka atau buyat habis. Habis ni. Adakah satu royal inquiry kan? Satu macam inquiry ni. Habis ni Najib ni. Panjang habis ni. Tentu ya ni. Ya. Mana ada pembicaraan Syarul yang kita tahu muka ni sampai hari ni bertutup. Dalam kandang bertutup itu tak nampak muka orang. Tentang drug edit. Mana boleh? Ini yang Sabah ni. 6 orang ke 8 orang yang tersebut. Bertutup dengan kain kuning masuk dalam mahkamah. Mana bertutup? Ini penceroboh. Mana boleh? Dia cash pula.
Dia kata orang ni menderhaka kepada agung. Menderhaka kepada agung mana negara, melainkan you rakyat Malaysia. Sah dia orang dapat kekenalan. Ini semua drama UMNO sebenarnya. Dia takut kalah. Dulu Sarawak, Sabah menjadi fixed deposit. Sekarang ni dah down. So ini nak tutup cerita RCI, nak tutup kelemahan, nak wujudkan emergency. Tapi unfortunately skrip yang dia bawa ni, dia pelakon-pelakon ni tak baca skrip juga.